kami akan membentangkan pembentangan kami yang bertajuk kontrak e-dagang. Ahli kumpulan kami terdiri daripada 6 orang, iaitu yang pertama Lailatul Qadrina binti Samsi dari kelas 5H, yang kedua Halimatul Huda binti Syarin dari kelas 5G, yang ketiga Nur Maisarah binti Mustaqim daripada kelas 5H, yang keempat saya sendiri Nabila Hanani binti Mahyudin dari kelas 5H, yang kelima Nurul Asma binti Muhammad Aminuddin dari kelas 5H, yang terakhir Nurul Najah binti Muhammad Nasir daripada kelas 5I. Nama saya Nabila Hanani binti Mahyudin daripada kelas DPH 5H. Saya akan memulakan pembentangan saya tentang pengenalan kontrak e-dagang. E-dagang atau dalam bahasa Inggerisnya disebut sebagai e-commerce merupakan salah satu kaedah perniagaan yang dilakukan secara atas talian. E-dagang mempunyai beberapa definisi utama, iaitu dari perspektif komunikasi, perniagaan, perkhidmatan dan pemasaran. Dari perspektif komunikasi, e-dagang adalah penghantaran maklumat, produk atau perkhidmatan atau bayaran melalui talian telefon, rangkaian komputer atau sebarang kaedah elektronik lain. Dari perspektif perniagaan pula, e-dagang merupakan satu aplikasi teknologi ke arah pengautomasian transaksi dan aliran kerja perniagaan. Manakala dari sudut perkhidmatan, e-dagang adalah alat yang menyampaikan keinginan pembeli dan peniaga untuk mengurangkan kos sambil menambah kualiti barangan yang meningkatkan kepantasan penghantaran perkhidmatan. Dari perspektif pemasaran, e-dagang adalah pengangkutan yang baru bagi menyediakan maklumat kepada sesuatu hala tuju pasaran melalui pengiklanan, promosi dan publicity. Dengan kata lain, e-dagang merupakan sebuah sistem perniagaan dan jual beli yang banyak menggunakan kemudahan ICT, terutama internet, untuk mengadakan satu rangkaian yang menyatukan pelanggan, penjual dan pihak ketiga dalam satu persekitaran elektronik yang selamat serta boleh dipercayai. Masyarakat di negara barat sudah mula menggunakan kemudahan e-dagang sejak pertengahan tahun 1990. Lagi seiring perkembangan penggunaan internet, penggunaan e-dagang ini telah mengalami transformasi yang signifikan dari segi kaedah perniagaan, ekonomi, sosial dan politik. Malaysia juga tidak terkecuali dari fenomena ini. Walaupun agak lambat atas beberapa faktor, namun perkembangan terus dilihat atas usaha kerajaan yang berterusan dan peningkatan kesedaran oleh masyarakat di seluruh dunia. Seterusnya saya beri kepada kawan saya pembentang yang kedua. Saya Nurul Asma binti Muhammad Aminuddin dari kelas DPH 5H. Terima kasih kepada pembentang yang pertama. Saya akan meneruskan pembentangan saya yang bertajuk ciri-ciri e-dagang. Ciri-ciri e-dagang ada banyak, tetapi yang saya sertakan di dalam slide hanya 4 sahaja. Ciri-ciri yang pertama, pembelian secara atas talian atau online. Contohnya seperti menggunakan kad kredit. Pembeli tidak perlu membawa duit cash yang banyak untuk membayar atau membeli di kedai. Selain itu, membeli secara online juga sangat mudah dan selamat untuk dibayar dan dibeli. Yang kedua, pengiklanan dan pemasaran. Apa sahaja usaha yang dijalankan bagi melariskan dan meningkatkan barangan, jualan dan perkhidmatan yang ditawarkan di dalam perniagaan. Contohnya, peniaga dapat mempromosikan produk yang dijual di laman sosial seperti Instagram atau Facebook dan lain-lain aplikasi. Peniaga juga tidak perlu membuat pamflet untuk mempromosikan kepada orang ramai. Zaman sekarang dah canggih, so mereka hanya mempromosikan di laman sosial sahaja. Para pembeli juga tidak perlu bersusah payah untuk keluar pergi ke kedai. Yang ketiga, komunikasi yang selamat. Komunikasi yang selamat ni iaitu dapat memudahkan berkomunikasi dengan pembeli dan
dengan peniaga. Okey, contoh musim COVID sekarang lagi menggalakkan orang ramai untuk membeli barangan secara online. Mudah, selamat dan tidak perlu bersesakan di luar. Duduk di rumah dan shopping dengan selamat dan tenang. Yang keempat iaitu yang terakhir, sokongan terhadap perniagaan. E-dagang ini sebagai platform untuk memudahkan urusan jual beli dan memajukan perniagaan. Selain itu, perniagaan secara online juga memainkan peranan penting dalam pembangunan ekonomi negara. Sekian sahaja daripada saya. Saya akan memberikan kepada pembentang yang seterusnya. Saya Halimatul Huda binti Syarin daripada kelas PPHU 5G. Saya akan meneruskan pembentangan ini dengan tajuk kelebihan kontrak e-dagang. Kelebihan kontrak e-dagang ada banyak, tapi yang disertakan di slide ada 4. Seperti yang kita tahu, kontrak e-dagang ini tidak tertumpu hanya di bandar-bandar besar ataupun ahli korporat sahaja. Mereka yang berada di kawasan luar bandar ataupun orang yang baru berjinak-jinak dalam bidang perniagaan ini juga boleh melakukan penjualan mereka melalui kontrak e-dagang. Okay. Kelebihan yang pertama adalah dapat mengatasi masalah jarak dan masa. Sebagai contoh, si individu A merupakan seorang pereka landscape yang memerlukan tumbuhan dan ataupun biji benih yang berkualiti, tapi dia tinggal ataupun kerja di kawasan yang sukar untuk didapatkan barangan tersebut. Tetapi pembekal ataupun penjual barangan yang dia nak tu ada di luar kawasan tempat tinggal ataupun tempat kerjanya. Contoh, si individu A tinggal di Kuala Lumpur, manakala si pembekal tersebut ada di Terengganu ataupun Kelantan. Jadi pada dasarnya si individu A tu perlu untuk ke Kelantan hanya mendapatkan apa yang dia nak, tumbuhan ataupun biji benih yang berkualiti. Jadi dia perlu untuk habiskan masa selama beberapa jam daripada Kuala Lumpur ke Kelantan dengan habiskan duit untuk tol, minyak dan sebagainya. Tapi melalui kontrak e-dagang, si individu A tak perlu pun untuk pergi ke Kelantan secara virtualnya. Dia hanya perlu membuat pembayaran, membuat pesanan di atas talian dan tunggu sehingga barang yang dipesan itu sampai di rumah ataupun sampai di tempat kerja dia. Jadi daripada situ, kontrak e-dagang ini dapat mengatasi masalah jarak dan masa. Kelebihan kontrak e-dagang yang kedua adalah dapat mengurangkan kos perniagaan dan periklanan. Kelebihan ini lebih terasa ke pihak penjual ataupun organisasi tersebut. Ini kerana mereka tidak perlukan modal yang besar untuk mulakan sesuatu perniagaan mereka. Mereka tak perlu menyediakan modal untuk sewa tapak ataupun permit, untuk gaji pekerja, untuk beli alatan yang canggih ataupun untuk mengubah suai permit mereka untuk lebih menarik perhatian pelanggan. Daripada rumah sahaja ataupun di mana-mana tempat sahaja, mereka dah boleh melakukan penjualan mereka melalui e-dagang ini, dengan syarat tempat ataupun rumah mereka boleh mengakses data ataupun internet yang cukup bagus. Selain daripada mengurangkan kos perniagaan, melalui kontrak e-dagang ini juga boleh mengurangkan kos periklanan. Jadi mereka tak perlu menyediakan ataupun memikirkan modal yang cukup tinggi, cukup besar untuk iklankan produk ataupun perkhidmatan yang mereka tawarkan. Contoh untuk menyewa papan tanda di jalan ataupun di lebuh raya untuk masukkan iklan mereka di televisyen, radio. Cara pengiklanan tersebut memerlukan modal yang besar, tapi melalui e-dagang mereka hanya perlu iklankan produk mereka di laman sosial ataupun media sosial yang mereka punya tanpa limit masa dan juga bayaran. Contohnya di Facebook, WhatsApp, TikTok maupun di Instagram.
Jadi daripada situ mereka tak perlukan modal yang tinggi untuk memulakan untuk memulakan sesuatu perniagaan mereka. Hanya perlu di rumah, lepas tu perlu ada data ataupun wifi yang baik dan juga akaun media sosial untuk mereka iklankan produk ataupun perkhidmatan yang mereka tawarkan. Kelebihan seterusnya adalah mesra pengguna. Kini di Malaysia mereka telah menyediakan satu platform untuk proses e-dagang iaitu Shopee dan Lazada. Di platform tersebut, para pengguna mudah untuk mencari produk ataupun perkhidmatan yang mereka perlukan. Selain daripada mudah untuk mencari produk ataupun perkhidmatan yang mereka perlukan, para pengguna juga dapat berpeluang untuk membuat perbandingan antara produk ataupun penjual dengan penjual yang lain melalui tahap rating ataupun komen yang ditinggalkan oleh pembeli sebelumnya. Dan yang terakhir adalah pasaran yang luas. Ini kerana e-dagang bukan hanya tertumpu pada kawasan sekitar peniaga atau penjual tersebut ataupun di dalam negara itu sahaja, malah ia akan tersebar luas ke seluruh dunia yang mana boleh mengakses data dan internet. Jadi orang yang tidak berada di dalam negara Malaysia akan tahu juga apa yang dijual oleh orang Malaysia dan sebaliknya. Oleh sebab itu, kita akan dapat memenuhi permintaan pelanggan bukan sahaja dalam negara, malah permintaan di seluruh dunia. Okey, itu sahaja daripada saya. Saya serahkan kepada pembentang seterusnya. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Nama saya Nurul Najihah binti Muhammad Nasir daripada kelas TPHU 5I. Saya akan meneruskan pembentangan dengan membentangkan kekurangan kontrak e-dagang. Dalam kebaikan yang dinyatakan, kontrak e-dagang tidak terlepas daripada kekurangannya tersendiri. Terdapat beberapa kekurangan kontrak e-dagang yang dapat dikenal pasti. Kontrak e-dagang mempunyai 3 bahagian kekurangan. Bahagian pertama bagi kekurangan kontrak e-dagang ialah kekurangan kepada perniagaan atau usahawan. Hal ini kerana pengeluar tidak dapat mempamerkan barang yang sebenar kepada pengguna atau pembeli, terutama pada bahagian atau perkara yang sukar digambarkan dengan lebih terperinci dalam laman web. Yang kedua ialah kesulitan dalam memberi penerangan maklumat. Pengguna hanya bergantung kepada barangan yang dipaparkan tanpa wujudnya komunikasi lisan terhadap sesuatu barangan. Yang ketiga, peniaga tetap terikat dengan cukai jualan hasil daripada jualan yang mereka lakukan. Bahagian kedua mengenai kekurangan kontrak e-dagang ialah kekurangan kepada konsumer. Hal ini kerana barangan yang dipamerkan oleh peniaga hanyalah dalam bentuk gambar dan sedikit maklumat. Jadi, maklumat yang diterima oleh pembeli itu masih kurang jelas dan tidak memberi keyakinan kepada pembeli. Seterusnya, pesanan yang dilakukan oleh pembeli berkemungkinan tidak diterima oleh pengeluar yang mengalami masalah. Dan yang ketiga, banyak rungutan daripada pembeli apabila barangan yang mereka terima itu tidak seperti apa yang mereka mahukan. Bahagian yang terakhir bagi kekurangan kontrak e-dagang ialah kekurangan kepada negara. E-dagang memberikan kesan negatif kepada negara apabila penipuan berlaku dalam perniagaan. Jika terdapat kes penipuan, maka statistik kes penipuan dalam negara meningkat terutama dalam bidang perniagaan. Sekian, terima kasih. Assalamualaikum. Saya Lailatul Qadrina binti Samsi daripada kelas TPHU 5H. Pada hari ini, saya akan menyambung perbentangan yang bertajuk Perbandingan antara kontrak e-dagang dan kontrak konvensional
bersemuka Akta Kontrak 1950. Okey, baiklah. Perbandingan yang pertama antara kontrak e-dagang dan kontrak konvensional ialah yang pertama, kontrak e-dagang, perdagangan secara online. Macam kita tahu, tawaran dan penerimaan yang dilakukan adalah secara atas talian. Dan dengan kontrak di atas talian ini, ianya boleh menyebabkan tawaran dan penerimaan tu tidak jelas. Yalah, sebab kita buat di atas talian kan. Dia berbeza dengan kontrak konvensional yang mana tawaran dan penerimaan mesti dijelaskan mengikut Seksyen B Akta Kontrak 1950 yang telah mendefinisikan kontrak sebagai suatu perjanjian yang boleh dikukuhkan oleh undang-undang yang mana kontrak ini akan mengikat antara pihak-pihak yang terlibat secara sah. Untuk syarat sesuatu tawaran tersebut, mestilah tawaran secara jelas dan dikomunikasikan kepada pihak yang akan membuat penerimaan kepada tawaran tersebut. Baiklah, perbandingan yang kedua untuk kontrak e-dagang ialah pihak yang berkontrak elektronik dari segi keupayaan. Seseorang yang berkontrak haruslah boleh berfikir secara rasional dan matang. Dekat sini tidak mementingkan tentang umur sebab dia adalah kontrak yang dilakukan di atas talian. Jadi asalkan dia boleh berfikir secara matang dan dia boleh melakukan kontrak tersebut. Untuk kontrak konvensional pula ialah pihak yang berkontrak bersemuka dari segi keupayaan, diukur daripada aspek umur, keadaan mental dan keadaan undang-undang. Macam dalam Akta Kontrak 1950, Seksyen 11 turut menyentuh perkara yang berkait keupayaan ataupun kelayakan. Jadi, mereka yang sudah dewasa, sempurna akal dan tidak dilarang oleh mana-mana undang-undang yang layak untuk membuat kontrak. Maksud dewasa kat sini adalah diorang mencapai umur atas 18 tahun. Jadi, bagi yang muflis ataupun yang gila dan di bawah umur, mereka tidak dibenarkan atau tidak berhak sama sekali untuk terlibat dalam mana-mana urusan kontrak. Baiklah, seterusnya perbandingan yang ketiga untuk kontrak e-dagang ialah dijual di dalam laman sosial tidak ada kepastian. Berniaga di atas talian akan adanya unsur-unsur yang tidak jelas, kabur dan ketidakpastian. Macam kita tengok dekat Shopee, dekat Lazada, bila kita nak beli barang, kita nampak gambar sahaja, tapi kita tak dapat tengok barang tu macam mana. Sama ada daripada segi kualiti dia, daripada segi harga dia, sesuai ke tak barang tu dengan harga dia. Dia berlainan dengan kontrak konvensional yang mana kontrak konvensional ni dijual di tapak perniagaan dengan adanya kepastian. Barangan yang dijual itu jelas, tiada unsur ketidakpastian dan kabur. Macam kita pergi kedai, kita dapat tengok barang tu, kita dapat pegang barang tu sesuai ke tak, barang tu berkualiti ke tak. Itulah perbezaan dia. Untuk pengetahuan semua, ketidakpastian juga merupakan salah satu elemen yang sangat-sangat penting dalam sesebuah kontrak. Perbandingan yang keempat iaitu perbandingan yang terakhir untuk kontrak e-dagang ialah perjanjian balasan yang dilakukan melalui atas talian. Balasan di atas talian boleh mengundang faktor penipuan antara penjual dan pembeli. Itu adalah keslah apabila kita melakukan kontrak secara atas talian. Tetapi balasan tersebut harus dilakukan seperti pembeli back in duit dan penjual perlu post barang yang telah dibeli oleh pembeli tersebut. Untuk kontrak konvensional pula, perjanjian boleh dibuat secara bersemuka iaitu face to face. Pihak yang buat kontrak mestilah mempunyai balasan masing-masing. Sebagai contoh, pembeli mendapat barang yang dia nak dan penjual pula mendapat duit. Okey, dalam Akta Kontrak 1950, Seksyen 2D ada menyebut tentang balasan janji. Oleh itu, pihak yang membuat kontrak mestilah mempunyai balasan masing-masing. Macam saya cakap tadi lah, contoh satu pihak tu mendapat sebuah rumah dan satu pihak yang lain pula mendapat sejumlah wang sebagai bayaran pada harga yang telah dipersetujui oleh kedua-duanya. Okey, jadi itu sajalah antara perbandingan yang dapat saya kongsikan antara kontrak e-dagang dan juga kontrak konvensional. So, harapnya lepas ni kita dapat memahami lebih lanjut lah apakah perbezaan antara kontrak e-dagang dan kontrak konvensional. Sekian, itu sahaja daripada saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Nurmaisara binti Mustaqim dari kelas DPHU 5H akan menerangkan tentang kesimpulan kontrak e-dagang. Pelbagai perubahan yang berlaku dalam kehidupan masyarakat pada abad ini, terutama sekali iaitu kontrak e-dagang yang dijalankan melalui internet. Sebagaimana yang kita tahu, peniaga-peniaga yang menjalankan perniagaan di satu premis, mereka juga tidak akan
mereka juga akan melakukan perniagaan tersebut di atas talian. Peniaga juga akan menarik perhatian pelanggan dengan menggunakan aplikasi-aplikasi yang tersedia ada. Antaranya adalah Facebook, WhatsApp dan Instagram. Yang kedua adalah masyarakat akan mengetahui maklumat sesuatu produk atau perkhidmatan yang berada di pasaran. Yang ketiga adalah perkembangan dunia perniagaan berkembang luas selaras dengan perkembangan sains dan teknologi maklumat, teknologi moden pada masa kini yang menjadikan perniagaan tersebut sentiasa mengalami perubahan. Yang keempat adalah perniagaan juga memerlukan gabungan perkongsian di antara sektor swasta dan sektor awam. Yang terakhir sekali adalah peningkatan infrastruktur komunikasi dan membangunkan bidang teknologi maklumat akan mempengaruhi kelajuan dan peningkatan penggunaan aplikasi e-dagang bagi sesebuah negara. Sekian daripada saya. Terima kasih.